apa itu cryptocurrency, ataupun dalam bahasa Melayu dia mata wang kripto. Kalau kawan-kawan tengok paper bulan November 2019, paper Metro dia ada bagi tahu tiga kategori aset yang di Malaysia orang memiliki aset tersebut dia paling kaya. Dia paling kaya. Pertama, property. Property ni rumah lah, rumah, pejabat, office, kedai. Siapa yang ada aset-aset ni dikira orang yang kaya di Malaysia. Yang kedua, saham. Saham lah, macam-macam saham MACD, saham TMB, saham KFC. Saham yang terbaru yang tengah keluar gila-gila punya, DIY punya saham. Saham ni kedai berantu. Kedai berantu. Kita pergi sana target nak beli 2-3 barang je, masuk-masuk keluar satu troli. Saham. Yang ketiga, tapi kita tak nak cakap pasal saham, kita tak nak cakap pasal property, kita nak cakap pasal yang nombor 3. Mata wang kripto. So apakah mata wang kripto? Mata wang kripto ni ialah mata wang yang mana mata wang ni diguna di seluruh dunia. Digunakan di seluruh dunia, dan juga ia adalah tak boleh dihack. Pertama, ciri-ciri keselamatan yang tinggi, dan juga dia panggil kripto tu. Kripto ni bukannya kryptonite, cerita Batman dengan Batman dengan Superman. Dia bukan batu hijau tu. Kripto ni kerana nak buka dia kena pakai kriptografi. Yang mana kalau kita save, kita akan pergi pada beberapa bab yang mana dengan kelas ni, kawan-kawan yang masuk kelas ni, kawan-kawan akan dapat maklumat secara asas. Secara asas apa itu cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Macam mana nak guna? Dan apa application yang kita kena ada dalam handphone kita supaya kita boleh gunakan kita punya cryptocurrency ataupun mata wang kripto. Sabar. Kita ada bab-bab lah. Ada beberapa bab yang kita akan masuk, yang mana kita akan buat praktikal terus. Yang kawan-kawan terus boleh guna ilmu ni untuk manfaat kita. Dah sedia? Dah sedia. Handphone kena ada dekat tangan. Tak kira lah ni saya guna iPhone. Nanti orang kata, alah asyik pakai Android je kan. Tak pakai iPhone pun. So saya pakai iPhone hari ni untuk demonstrasi macam mana kita nak, apa yang perlu kita nak, dan application apa yang perlu ada di dalam kita punya handphone. Application yang kita perlu ada dalam handphone kita. So ini adalah page ini adalah page kita, JTech Training Center. So kawan-kawan yang dah bayar untuk kelas RM1 boleh masuk terus dekat kita punya page. Kalau yang kawan-kawan yang tak dapat masuk melalui Google Meet, jangan risau, jangan sakit kepala kan. Jangan sakit kepala, tetapi masuklah dekat page kita dekat JTech Training Center. Jangan salah page. Page ada banyak. Antara page kita Tips Business Power, apa tu lagi nama dia, Jebat Tax Malaysia, CryptoBase. So kita ada banyak page. So page yang kita nak tekankan untuk kelas ni ialah JTech Training Center. Okay, kita padam ni sikit. Ini introduction.
Introduction, orang Jawa kata intro. So bagi kawan-kawan, ada kawan-kawan yang tanya apa ni, adakah mata wang kripto ni halal ke tak? Kawan-kawan boleh tanya. Pertama, masuk dekat dalam website panel syariah, panel syariah di Malaysia. Yang kedua, tengok Dr. Zaharuddin, drzaharuddin.net. Dan yang ketiga, dalam Facebook. Dalam Facebook selalu saya follow dia. Dia selalu bercakap tentang apa ni, cryptocurrency lah. Antara orang yang berada dekat dalam SAC punya. SAC ni orang yang luluskan, apa tu nama dia? Dia luluskan exchange di Malaysia. Dia luluskan exchange di Malaysia. Kita tengok nama dia. Kita tengok dalam Facebook. Senang. Kita nak cari dalam Facebook. Okey, ni dia. Dr. Muhammad Daud Bakar, Syariah Minds. Boleh tengok dia punya pandangan berkenaan dengan Bitcoin dan juga mata wang kripto. So senang, dia tak ada sakit kepala kan. Kalau tak kita sakit kepala, oh ni halal ke, ni haram ke kan. Relax, kita bukan mencuri. Ini adalah mata wang yang digunakan di seluruh dunia. Dan dia start untuk Bitcoin start pada tahun 2008. Okay, Bitcoin start pada 2008 dan dia punya founder ialah Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, dia start Bitcoin pada 2008. So pada 2008 Bitcoin ni harga berapa? Bitcoin ni harga dia berapa? Masa ni bawah 10 sen. Tak ada orang nak beli. Saya pun tak tahu. Bitcoin ni saya 2008 ni saya tengah meniaga nasi lemak. Saya tengah buat kereta sewa. Kita tak nampak pun Bitcoin ni 2008. Dan pada 2013 ataupun 2012 2013 macam tu, ada masuk dekat dalam mudah.my. Ini saya dah lama, dulu saya ada buat posting berkenaan dengan posting ni. 15k BTC, 10k orang jual dalam mudah. Ni around 2012. Masa ni kita pun tak kenal Bitcoin. Apa tu Bitcoin, apa wallet, semua kita pun tak kenal. So tapi kita belajar. Kita tambahkan ilmu kita. Lepas tu kita ambil manfaat. Masa saya kenal Bitcoin pada tahun 2015. Masa tu sebiji RM1200 ke 1500. Ni harga dulu 2015 punya harga. So hari ni berapa harga Bitcoin? Hari ni berapa harga Bitcoin? Okay, kawan-kawan, pertama kena download application XE Currency yang warna biru. Yang ni. So di sini kita akan dapat tahu berapakah nilai sebiji Bitcoin compare dengan ringgit. Okay, ambil sebiji je cukup. Okey, sebiji Bitcoin ialah RM54,000 sekarang. Sebiji Bitcoin ialah 54,000. Sekarang berapa hari bulan dia ada tulis? 25 hari bulan 10. 25 hari bulan 10. Harga dia RM54K. Lama tak? 2015 sampai 2020 hanya 5 tahun.
5 tahunnya. Masa saya beli around harga dia 1,200 ke 1,500 ringgit. Sekarang sebiji harga dia ialah 54,000 ringgit. Dan harga paling tinggi pernah cecah 2017. Sebiji Bitcoin 87,000 ketika tahun 2017. Kat mana nak tengok harga ni? Kita masuk dekat application, kita tengok kat chart. So dekat chart ni kita tengok ni satu hari, seminggu kita tengok 5 years punya. Ni harga dia paling kau punya. Harga dia paling kau. So ketika tahun 2017 inilah harga dia. RM87,000 sebiji Bitcoin. Sebiji Bitcoin. So sekejap lagi kita akan belajar apa application-application yang perlu ada dalam handphone kita supaya kita dapat update dengan Bitcoin ataupun mata wang kripto. So basically mata wang kripto currently sekarang 10k mata wang. Mata wang kripto ada 10k. Ibu dia adalah BTC. BTC. Segala mata wang yang kita nak tukar untuk cairkan ke alam kita, alam nyata lah, bukan alam Doraemon kan. Alam nyata ialah Bitcoin. Lately dekat Malaysia nanti saya akan terangkan beberapa application yang mana kita boleh cairkan Bitcoin masuk dalam akaun kita. Kita boleh cairkan Bitcoin dan juga masuk dalam akaun kita. Okey. Kita nak pergi bab seterusnya. Teng. Seterusnya application wajib. So application ni ialah tujuannya, pertama kita nak tahu berapa banyak. Kita nak tahu berapa banyak. Yang kedua kita nak simpan. Pertama tujuan dia nak tahu berapa banyak. Yang kedua kita nak simpan. Yang ketiga kita nak jual. Tiga ni je kita nak tahu. Sebab apa tiga ni? Kerana dengan tiga benda ni kita boleh buat duit. Contoh kawan-kawan buka kedai jual marker. Kita nak jual marker ni dengan harga RM1. Okey, apakah RM1 dalam mata wang Bitcoin? Okey. So bila kita nak tanya apakah RM1 dalam mata wang Bitcoin, kita pergi dekat MYR. Ni contoh. Kita nak jual RM1. Okey, RM1 bersamaan dengan tak sampai. Okeylah, kita ambil lah barang lain. Okey, kita nak beli apa ni? Pemadam ataupun set marker ni kita nak beli RM15. Okey. Kita key in RM15, akan keluar XBT dia berapa? 0.0003 BTC. So application yang kena ada untuk kita tahu berapa banyak, pertama ialah XE currency. Okay.
Yang kedua kita kena tahu ialah CMC. Okey. Yang ketiga kita kena tahu block folio. Okey. Yang keempat coin count. So saya akan tunjuk macam mana nak download, macam mana nak register dengan mudah. So kawan-kawan yang menggunakan iPhone hari ni kita iPhone pula kan. Hari ni kita iPhone pula. So kawan-kawan hanya perlu pergi ke App Store. Okey, lepas kita pergi ke App Store, kita tekan search dan di sini letak XE. So dekat sini ada XE currency, kita ambil yang atas sekali. Nah, ni semua abaikan. Kita ambil XE. So kawan-kawan yang menggunakan iPhone boleh download dulu XE currency. Boleh download dulu. Bagi kawan-kawan yang menggunakan Android, application yang sama kita boleh download. Kita hanya perlu tahu nama sahaja. Kita hanya perlu tahu nama sahaja. So kawan-kawan download, lepas download boleh open. Bila kita open, kita boleh isi pelbagai jenis mata wang. Contoh kan. Okey, contoh saya habis PKP ni, saya nak jalan kat mana nak jalan? Okey, kita nak jalan dekat Arab. Contoh, nak pergi umrah. Habis PKP ni kita nak pergi umrah satu family. So, kita tengok mata wang dekat sini. Kita just add Riyal, R-I-Y. Okay, Saudi Arabian Riyal. Kita just klik. So nanti di sini ada mata wang Riyal. Dan bila kita tekan atas, kita tekan 1 Bitcoin, kita boleh tahu dalam mata wang RM, dalam mata wang USD, dalam mata wang Khmer, Kemboja. Saya punya kampung, Europe, dan juga mata wang Riyal. 1 Bitcoin bersamaan dengan 49,347 Riyal. So ni application pertama untuk kita tengok Bitcoin dekat dalam XE. Dia punya kod ialah XBT. Kod dia ialah XBT. Kalau ada soalan boleh tanya terus, tak ada masalah. So apa ni, Bitcoin, kod dia ialah XBT dalam XE, dan application tadi ialah XE currency. So di sini kita boleh tengok fiat to crypto. Fiat to crypto, kita boleh tengok apa jua mata wang. Apa jua mata wang, kita boleh tengok dekat dalam XE currency. XE currency, kita boleh tengok dekat dalam, dan kita boleh add seberapa banyak yang kita nak. Melainkan benda tu ada guna pada kita. Okey. Seterusnya CMC. Okey, CMC ni apa? Coin market cap. CMC, coin market cap. Kalau dekat dalam ni, kita pergi dekat iPhone, kita pergi App Store, kita type ke atas CMC. So ini adalah application dia, Coin Market Cap. Ini adalah application dia. Okey, kita open. So tujuan kita tengok CMC
ialah kita nak tengok harga coin to coin. Sekejap. CMC tujuan ni kita nak tengok coin to coin. Dalam CMC kita ada ranking. Ada ranking. Yang mana rankingnya nombor 1 sampai ke bawah. Okey, kita tengok. So di sini ada pelbagai jenis coin. Ni yang saya cakap tu. Sampai 10,000. Macam-macam jenis coin. Tak terlarat. Muntah tu tengok hari-hari. Kita tak perlu tahu semua. Kita tak perlu tahu semua. Yang penting kita tahu buat duit. Okey. Dalam CMC, tujuan CMC ni ialah kita nak pastikan satu-satu mata wang tu valid. Satu-satu mata wang tu valid. Tujuan kita masuk CMC ialah kita nak tahu kesahihan mata wang. Kita nak tahu kesahihan mata wang. Contohnya orang ajak, jom kita invest dekat sekian-sekian, kita pakai mata wang sekian-sekian. Contoh. So kita minta dengan dia kod. Contoh dia bagi kod. Okey, kod. Kita ambil lah satu kod main-main kan. XYZ. So kita ambil dekat sini, kita masukkan dekat XYZ. YZ. Wujud tak? Tak wujud. Sorry, XYZ. Kalau kita nak tengok satu-satu coin tu ada ataupun tak ada dekat dalam CMC, kita tengok dekat dalam market cap. Kita tengok dalam market cap. So di sini adalah untuk check coin to coin dan juga harga dia dalam BTC ataupun kita tengok dalam USD. So satu-satu coin ada harga-harga berbeza. Ada yang harga $26, ada yang harga 20 sen, ada yang harga 60 sen, ada yang harga 9 sen. Macam-macam harga lah. Macam-macam harga. So kawan-kawan download dulu CMC dalam handphone. Dalam handphone je. Ni kelas paling simple. Pakai handphone kita terus boleh buat praktikal. Okey. Seterusnya download Blockfolio. Okey. Blockfolio yang color hitam. Dia punya tu color hitam. Okay, so ini adalah application dia. Okay, kita open. So dalam Blockfolio ni ada 10,000 jenis coin dan token. Dia coin dan token. Blockfolio punya cerita. So Blockfolio kita boleh tengok macam-macam jenis coin dan token. Pertama kita tengok application dia dulu. Okey, lepas ni tak perlu register, kita just pangkah. So ni adalah coin dan token yang saya simpan. Okey, dan bila mana kita nak tengok coin dan token, kita just tekan tambah. So ada search over 10,000 coin. Nampak ada tulis tu. Banyak Tak larat kita nak tahu satu-satu. Memang banyak sangat lah. Kalau tanya saya apa yang nak trade, apa yang nak ni, saya akan cakap top 10, top 20. Top 10, top 20. Kita nak kekalkan momentum, kita tak nak risiko high risk.
Kita main top 10, top 20. So, dan akhir sekali ialah CoinCup. So, CoinCup kita boleh tahu satu-satu coin, application download. CoinCup. Okey, dekat iPhone dia ada yang kena bayar. RM3.9 lah, apa benda lah kan. So, jangan cek yang berbayar. Kita pergi dekat Android. Okey. Kita pakai basic coin calculator. Tadi yang kena bayar. Yang kena bayar kita ambil yang free. Download kawan-kawan yang menggunakan iPhone, download. Download. Orang kata download kan. Kita nak download basic coin calculator. Basic coin calculator. So ini adalah application dia. Ini adalah application dia. Yang mana application ni kita boleh pakai. Kita open. Ni untuk pengguna iPhone. Pengguna Android yang biasa datang kelas, kelas basic crypto. Ini yang saya akan bagi tahu. Ini ada top 10 coins. All coin. Okay. Dia tengah maintenance tu. Okay, basically ni adalah application untuk kita tengok coin to fiat. So dekat application coin calculator kita boleh tengok, contoh kita nak 10 LTC. Berapa RM? 10 LTC berapa RM apa ni? Ambil Android Syah. Kita boleh tengok. So saya akan tunjuk dua-dua. Saya nak tunjuk dua-dua, satu dekat iPhone, satu lagi dekat Android. Okey, bukan jap. Okey, kawan-kawan download dekat iPhone CoinCup. Dekat Android. Dekat Android nama dia Coin Calculator. Yang ni. Warna hijau. Pastikan download application yang betul. So kita nak tahu harga coin tadi 10 LTC. Saya demo pakai yang ni lah, mudah. Okey, kawan-kawan tukar pada mata wang LTC. Okey, lepas tu kita letak di atas dan kita masukkan nilai. 10 LTC bersamaan dengan RM2,418.47. Apa jua mata wang? Bukan apa jua lah, bukan 10,000 tu ada dalam ni. Top 100 insya-Allah. Top 100 insya-Allah ada dalam ni. Contoh lagi kita nak tengok mata wang popular Tron. TRX.
Okey, kita masuk 1 Tron. Okey, 1 Tron bersamaan dengan 11 sen. Contoh. So, sekiranya kita nak 1000 Tron, 10,000 Tron. Inilah nilai dia dalam RM. So, ini adalah application wajib yang kawan-kawan kena download dalam handphone. So, bagi kawan-kawan yang menggunakan Android, ada application ni belaka. Bagi kawan-kawan yang menggunakan iPhone, pastikan masuk dekat nama dia App Store. Yang warna biru ni. Yang warna biru, the blue one. Yang ni, bukan yang ni. Okay. Seterusnya kita akan pergi dekat bab wallet. Wallet. Kita nak pergi pada bab wallet pula. So, download dulu application tu dan biasakan diri. Biasakan diri dulu gunakan XE. Biasakan diri gunakan, apa tu nama dia? CryptoCard. Biasakan diri gunakan CMC. Okay. Wallet. Wallet ni dia ada dua kegunaan. Satu, simpan. Ini adalah kegunaan kita nak menyimpan wallet iPhone. Contoh, tadi saya simpan. Okey, kita simpan Bitcoin. Okey, saya simpan 3 Bitcoin. Macam ni. Saya simpan 3 Bitcoin. So, kat mana kita nak simpan? Kita simpan dalam wallet. Yang kedua ialah kita hantar. Ataupun perkataan orang putih dia transfer. Kita transfer mata wang kita, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash, Dash, Tron, semua 10,000 jenis coin tu kita hantar. Tu. Kita nak hantar. Tunjuk dekat biru tu, yang putih ni. Okey. So ada dua jenis wallet. Ada dua jenis wallet yang kita boleh gunakan. Satu wallet jenis web wallet. Okey, web wallet ni kita boleh register dengan Facebook, kita boleh register dengan email, kita boleh register dengan nombor telefon. So 3 ni adalah benda popular yang kita boleh gunakan untuk register. Dan coin yang kita simpan berada dalam server web wallet. Okay, contoh web wallet yang popular yang saya selalu ajak kawan-kawan nak guna, Free Wallet. Okay, Free Wallet ialah wallet yang digunakan untuk menyimpan mata wang kripto dan kita boleh login dengan Facebook, login dengan Google ataupun apps ataupun mobile phone. Pilihan kita nak yang mana? Contoh saya nak pakai Facebook.
So kita pakai Facebook. Dia akan minta kita untuk buat kod. Dia akan minta kita untuk buat kod. So kawan-kawan, buat kod yang senang ingat. Buat kod yang senang ingat supaya kita tak sakit kepala. Supaya kita tak sakit kepala dan kita boleh guna wallet ni terus. Selepas kita ada email, kita dah login, kita dapat kod SMS, terus boleh guna wallet, free wallet. Ingat wallet ni tujuannya untuk simpan mata wang kripto. Tujuannya ialah kita nak simpan. Yang kedua, kita nak hantar. Tidak ada urusan jual beli dalam wallet. Dalam wallet kita tidak boleh hantar ke bank, tak boleh. Nak bagi senang faham. Dalam wallet kita tak boleh transfer kepada RM. Contoh kita nak BTC pada RM. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu kita tak boleh transfer tak boleh. Kita tak boleh menggunakan wallet kita. Kita tak boleh menggunakan wallet kita untuk transfer Bitcoin kepada wallet Ethereum. Tak boleh. Boleh hantar wallet Bitcoin kepada wallet Bitcoin, wallet Ethereum kepada wallet Ethereum. So kawan-kawan, download dulu free wallet. Bagi yang gunakan iPhone, bagi yang gunakan Android, download dulu. Dan juga register ikut keselesaan masing-masing. Ada yang selesa pakai Facebook, pakai Facebook. Ada yang selesa pakai email, pakai email. Yang pakai Apple pun boleh. Yang menggunakan mobile phone pun boleh. So register atas masing-masing punya keselesaan. Itu web wallet yang pertama. Yang kedua ialah Fairface type wallet. Yang mana wallet Fairface ni ada 12 ke 25 patah perkataan. Yang mana 12 ke 25 patah perkataan ni kita kena simpan. Dan tanpa 12 ke 25 patah perkataan, saya panggil perkataan dia ialah Fairface, kita tidak dapat buka wallet tu. Walaupun wallet kita ada 10 juta. Walaupun wallet kita ada 10 juta, ada 10 ribu, ada 10 ringgit, tanpa Fairface, kita tidak dapat buka wallet kita. So contoh wallet yang menggunakan Fairface ialah Coinomi. Ni contoh wallet dia. Coinomi. Wallet yang menggunakan Fairface. Okey. Kawan-kawan boleh download dekat App Store ataupun Play Store. Boleh download terus. Yang mana coin ni, dalam wallet ni kita boleh simpan pelbagai jenis coin. Bitcoin Cash. Boleh simpan. Dan nilai akan terpapar dalam currency yang kita nak guna. Download dulu Coinomi wallet. So ada dua jenis.
Web wallet ni kita bagi contoh. Free wallet. Paraface kita pakai Coinomi. Okey, dua wallet ni bukanlah wallet terbaik dalam dunia. Dua wallet ni bukanlah wallet yang terbaik dalam dunia, tetapi wallet ni adalah wallet yang kita senang nak pakai. Ada banyak jenis wallet. Kalau kawan-kawan masuk App Store ataupun Play Store, wallet ada banyak jenis. Saya bukan kata dua ni adalah yang terbaik dalam dunia. Tapi ini adalah wallet yang mudah nak guna untuk kawan-kawan senang nak, pertama, simpan menggunakan email, Paraface, nombor telefon, ataupun paling senang Facebook. Kita gunakan Facebook kita untuk simpan kita punya data untuk login wallet kita. So dekat dalam application, tengok, ni contoh. Banyak wallet. Pakai ikut keselesaan masing-masing. Ini yang saya type. Macam-macam jenis wallet. Kalau type kat Android, lagi banyak keluar. So wallet tujuannya adalah untuk hantar, transfer, simpan cryptocurrency. Contohnya kita simpan mata wang Zcash. Saya simpan tadi. Saya tak nak jual sekarang sebab sekarang harga dia murah. Dan dia pernah cecah sebiji Zcash RM3,000. Sebiji Zcash RM3,000. So buat masa sekarang saya tak nak jual, saya boleh simpan. Dan kita kena ingat, kita tulis di tempat yang selamat kita punya paraface, iaitu 12/25 perkataan. Okey. Duduk jap. Okey, kita akan selepas kita pergi pada bab wallet, kita akan pergi pada bab exchanger ataupun escrow. So ni bab-bab yang kita suka lah. Sebab apa? Kita boleh cairkan kita punya cryptocurrency masuk dalam akaun bank kita. Kita boleh cairkan kita punya cryptocurrency masuk dalam akaun bank kita. Okey, kita akan pergi kepada bab escrow. Escrow ni adalah satu nak kata satu badan, satu bank. Dia bukan bank, dia bukan badan. Dia adalah trusted punya body yang mana dia diiktiraf oleh satu-satu negara, yang mana dengan pengiktirafan daripada bank negara, mereka boleh menjual kripto di Malaysia. Contoh, ada yang boleh jual kripto dekat mana-mana negara. Risiko ditanggung masing-masing. Tapi ini adalah tempat untuk kita nak cairkan duit kita. Contohnya kita ada, macam tadi kan, saya tunjuk dekat Blockfolio. Okay, contohnya saya ada 211k ni. Okay, nak pakai lah 2000 kan. Nak pakai 2000 anak sekolah, ataupun nak bayar duit kereta, nak bayar duit rumah. So kat mana kita nak jual? Kat mana kita nak jual? Tempat ni dipanggil escrow. So saya akan bagi sedikit sebanyak info supaya kawan-kawan dapat jelas macam mana kita nak withdraw. So escrow adalah tempat kita nak jual kripto
pada RM. Senang cerita, kripto pada RM ataupun kripto pada fiat, duit kita, ringgit. Contohnya kita ada Bitcoin tadi, Bitcoin, ada Ethereum, ada Zcash, ada macam-macam jenis mata wang. Dan kita nak pakai mata wang tu ke dunia kita. Saya nak pergi ni lah, orang rumah cakap, jom pergi Giant sekejap, nak beli ayam, nak beli ikan kan. Contoh, saya cash tak ada. Macam mana kita nak cairkan kita punya kripto kepada RM? So di Malaysia ada 3 yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia dan juga SAC. Pertama ialah Luno. Sebelum ni nama dia ialah BITX. Okay. Yang kedua ialah Tokenize. Yang ketiga ialah Synergy. So 3 ni ialah tempat kita nak jual kita punya cryptocurrency online je. Office dia semua ada kat Malaysia. Cuma tinggal lagi kita hanya menggunakan online. Contohnya kita ada Bitcoin, kita ada Ethereum, kita ada Dash, kita ada Litecoin. Kita nak jual kepada mereka. Mereka akan convert kita punya kripto kepada RM. Tak kira lah kita nak masuk BTC, kita nak hantar pada Maybank. Bila kita guna Luno, 24 jam masuk dalam akaun bank kita. 24 jam akan masuk dalam akaun bank kita. So Luno boleh di-download di Android dan juga iPhone. So kita pergi dekat sini, kita type Luno. So Luno, Bitcoin and Crypto, kita tekan. So di sini kita boleh jual, boleh beli kita punya mata wang cryptocurrency. Dan di Luno kita boleh jual beli Bitcoin, Ethereum, XRP ataupun Ripple dan juga Litecoin. Ini boleh dikatakan yang diiktiraf dekat Malaysia lah. BTC, ETH, LTC, XRP. So 4 mata wang ni kita boleh jual dekat Luno. Tapi Tokenize ada mata wang lain. Synergy ada mata wang lain. Ni kedai lah, macam kedai kita pergi Giant kan. Contoh. Kita pergi Giant, kita nak beli ayam. Ayam dekat Giant RM5.99 sekilo, contoh. Kita pergi Maidan RM6.29. Kita pergi Pasar Borong RM7.20. So harga dekat Luno, harga kat Tokenize, harga kat Synergy, harga kat mana-mana exchange semua adalah berbeza. Harga dia berbeza daripada satu sama lain. Kita tak boleh kata kenapa Luno murah, yang ni mahal, kenapa yang ni mahal, yang ni murah kan. Contoh, harga dia berubah-ubah mengikut, pertama ikut market. Yang kedua ialah harga dia mengikut keuntungan yang mereka charge. Contoh, Luno ambil 2%, Tokenize ambil 5%, Synergy ambil 3 ke 5%. So ni adalah fees yang perlu kita bayar. Contoh kita nak withdraw RM100, kita pergi kat Luno, dia tolak lah RM2. Dapatlah 98.
Contoh, kita pakai tokenize, dia tolaklah 5%, RM5. Kita pakai synergy, dia pakai 3 ke 5%. So dia ada dia punya timbang tara untuk mengenakan fees, sebab mereka melakukan servis yang mana mereka ambil kita punya kripto dan dia bayar kita dengan cash. Inilah tempat namanya escrow. So dekat Luno, contoh dekat Luno saya ada RM28 ni. Ni kita buat live. Saya ada RM28, itu ada orang beli barang. So apa yang kita kena buat? Kita tekan Bitcoin, kita tekan sell, kita tekan MYR max, dia akan tolak dapat RM28.79. Next, tak ada, masuk, confirm. Dia ada charge banyak 58 sen, 2%, nampak tu, 2%. So kita tekan confirm. So kita masukkan kita punya pin. Okay, so bila kita dah jual, mission success, kita jual, tada, dah masuk dah. Dah masuk. So kat sini kita boleh withdraw. Saya akan tunjuk live supaya kawan-kawan nampak macam mana kita boleh buat dan apa kita boleh buat dengan application Luno. So ada RM28.34. Kita tekan withdraw, pilih bank. Okay, saya ambil Hong Leong, ambil maksimum. Tadi berapa nilai maksimum yang ada? 28.34. Masukkan 28.34. Tekan next, tekan referral. Okay, pastikan semua, dia akan tolak 10 sen. Kita tekan confirm. Masukkan pin. Pin ni reka sendiri, jangan bagi tahu saya. Okey, dah jual. Cuma tinggal lagi dia Sabtu Ahad. Sabtu Ahad selepas kita jual, kita akan dapat email. Okey, ni dapat email terus. RM28.24. Tadi fees dia adalah 50 sen lebih. Okay, dia akan masuk dalam masa 24 jam ke dalam akaun kita. Dan Sabtu Ahad jangan meroyan lah. Sabtu Ahad mereka cuti lah. Kita kena faham lah privacy. CIMB ke, Maybank ke, ataupun mana-mana bank ke, bila mana diorang cuti, urusan hanya boleh dilakukan online. Dan juga hari bekerja dia akan masukkan duit kita. So done. Kita pergi sini, kita tengok. Okay, masuk akaun RM28. So Bitcoin boleh dijual dan dijadikan cash dalam akaun kita. So ni mata wang kita boleh jual menggunakan Luno, Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan juga XRP. Ni kita boleh cairkan dekat Luno. Setiap escrow harga berbeza, kita kena ingat. Luno lain, tokenize lain, synergy lain. Dan juga dia akan masukkan duit dalam bank kita selama 24 jam. Lepas 24 jam, kalau hari cuti tak ada lah. Hari cuti dia akan bawa pada hari bekerja. Dia bawa pada hari bekerja. Dan baru kita boleh proceed. Dan boleh kita proceed pada tunggu payment masuk. Okey. Seterusnya kita nak pergi pada bab yang kritikal. Apakah bab tu? Bab yang kritikal ni ialah kita nak tahu macam mana kita nak check satu-satu investment. Orang cakap pelaburan ni best, pelaburan ni best, pelaburan ni best, macam-macam best.
lagi-lagi tengah ekonomi teruk ni kan, melambat-lambat keluar. Dia ni boleh janji boleh bagi 30%, dia ni boleh bagi 50%, dia ni boleh bagi sehari 6%. Gila pun berniaga. Sehari 6% tak ada orang boleh bagi. Tapi ada orang boleh janji. So macam mana kita nak check satu-satu pelaburan supaya kita tak kena scam? Supaya kita tak kena scam. So apa yang perlu kita kena buat? Pertama, kita kena ada browser. Kita kena ada browser. Browser terpulang, nak pakai Safari boleh, nak pakai Chrome boleh, nak pakai Mozilla boleh, nak pakai apa yang terbaru, CryptoTab boleh, terpulang. So saya akan buat contoh menggunakan Chrome. Kita akan menggunakan Chrome Okay. Kita akan menggunakan Chrome. Okey, kejap. So di sini kita boleh check satu-satu investment punya ranking. Pertama ranking, kedua adakah dia trusted ke tak, ketiga komen-komen orang berkenaan dengan investment tersebut. Sekiranya ada scam, ada payment tak masuk, orang akan komen dekat situ secara global. So kita dapat membuat penilaian. Kita dapat buat penilaian untuk diri kita, sama ada kita nak invest kat situ ataupun tidak. Sama ada kita nak invest kat situ ataupun tidak. So kita akan guna Scam Advisor. Maka tadi mana? Hello, Terus. Sekejap nak tanya. Yang tadi asal tu topik mata wang tu kan? Ya, betul. Yang ni yang lain. Yang nak tahu skim pelaburan ni. Okey. Topik lain lah ni. Bukan. Ni sekali dalam satu silibus. Okey. Dia ada silibus je lah. Alright. Okey. Boleh tanya, no problem. Tulis dulu ke apa, boleh tanya, no problem. Memang kita buat kelas untuk orang tanya. Okey, so kita sekarang kita masuk dekat bab cara nak detect, bukan mata wang ni, kita nak detect investment. Cara nak detect pelaburan scam. Ni bukan macau scam. Ni bukan macau scam, tapi cara kita nak detect satu-satu website itu sama ada scam ataupun tidak. Pertama kita masuk ke Google Chrome. Masuk Chrome, masuk browser lah, senang. Okay, kita masuk kat browser. Kedua, kita key in Scam Advisor. Okay. Okay. Kita masuk. Air, tempat minum air. Buat air ni. Okay, contohnya kita nak masuk, ada orang ajak kita, jom lah melabur dekat sekian-sekian website, melabur kat sekian-sekian investment. So kita boleh masuk dekat Scam Advisor untuk nak tengok review orang, untuk nak tengok
sama ada satu-satu website tu legit ke tak dengan kita masuk dekat website dia. Kita masuk dekat website dia. Okey, contoh dekat sini ada search yang warna kuning. Kita key in je apa-apa website. Contoh kawan kita promote ABC Investment. Contoh. So, kita masukkan website tu di sini dan kita tekan pergi. Kalau bahasa Melayu pergilah. Kalau orang putih dia kata go. So kita terus dapat jawapan on the spot. Ni dapat satu menjimatkan masa. Tak adalah kita jadi CCTV terlampau lama. Kalau orang tu ajak kita tak nak, kita terus boleh kata no. Dan kita boleh check terus rating. Kita boleh tengok rating. Dan sekiranya website tu tak ada dekat dalam internet pun kita boleh tengok. High risk, safe ataupun average. Kita boleh tengok. Kita boleh tengok dia punya rating. Okay, kat sini juga kita boleh tengok achievement, company dia bila buat, website data. Dia dah berusia 20 tahun, 364 hari. So kita boleh tengok dia punya investment rate di dalam Scam Advisor. Yang kedua, kita boleh check dalam Scam Analyze. Okay. Scam Analyze adalah satu lagi website untuk kita double check. Sekiranya kita masuk Scam Advisor, kita tidak berpuas hati dengan apa yang dia keluarkan, dia punya info, kita boleh check dalam Scam Analyze. Okay. Okay, ni adalah website dia. Ni adalah website dia. So kawan-kawan boleh masuk dekat sini. Contoh kita nak tengok tadi apa ni, ABC Investment.com. So semua data dia akan keluar. So secara secara mudahnya kita boleh track. Kita boleh track, kita boleh trace. Dan sekiranya tak ada jawapan dalam ni, dia akan bagi tahu unreachable. Kalau ada tadi macam Scam Advisor, contoh kita nak check B4U, contoh dalam Scam Advisor. So kita just masukkan B4U Global dekat sini. Tengok review dia. Okay, kita tarik atas sikit. Kita akan dapat trust score. Apa itu trust score? Trust score ni adalah untuk tengok adakah website tu boleh dipercayai dengan komen global. Bukannya kita shock sendiri kan, dengan komen global. Okay, so di sini dia punya standard untuk B4U ialah 95%. Ialah 95%. Dan di sini ada
orang yang komen. Kita boleh tengok merata secara global ni. Seterusnya kita boleh tengok standard dia dalam satu-satu website. Dan kita boleh tengok website tu punya domain. Dia dekat Pakistan, Lahore. Dia wujud lah. Satu company yang wujud, satu website yang wujud semua. Dan kita boleh check data-data lain. 1 tahun 4 bulan untuk yang terbaru punya. Owner semua ada keluar. So kita boleh check terus satu-satu laman web, satu-satu investment, satu-satu website dekat 3 tempat ni. Dekat 2 tempat. Satu Scam Advisor, yang kedua ialah Scam Analyze. So ni adalah penting untuk kita bila mana kita nak invest dekat satu-satu website, kita check dulu. Pada tahun 2015, saya tak check. Saya check juga dalam ni, cuma saya tak percaya kan. Ada satu website yang kalau kawan-kawan biasa kenal, Kongsi Makan. Kongsi Makan dia dekat dalam Scam Advisor, rating dia hanya 20 ke 35%. Tapi kita tengok, kita tak percaya. Kita cakap, ni cerita luar negara kan. Kita tak percaya, kita invest itu dekat 17,000. Dekat 17,000 sebab kita tak percaya, kita invest, hangus. Habis lah. Nasi dah jadi bubur, bukannya boleh buat apa pun kan. So basically kita punya ni adalah salah satu cara untuk kita minimalkan risiko. Bukan kata cara ni paling bagus, tapi cara ni untuk minimalkan risiko bila mana kita nak terlibat dalam pelaburan yang melibatkan cryptocurrency. Bila mana kata nak melibatkan cryptocurrency ataupun melibatkan perniagaan apa-apa, kita check dekat Scam Advisor dan juga Scam Analyze. Okey, sudah 12.15. Kita duduk kejap. Ada quiz untuk you all. Duduk Ustaz. Hadiah bernilai RM500. Air pun air besar macam ni. Bismillah. Hadiah bernilai RM500 untuk kawan-kawan yang dapat jawab dalam masa session ni. So session ni akan berakhir pada 12.30 tengah hari. Bagi kawan-kawan yang nak jawab soalan ni, saya akan paparkan dekat page dan juga dekat dalam website. Okey, kita nak hantar soalan. Kejap. Soalan untuk kuis. Okey, soalan dia saya akan tulis dekat sini. Dekat in call. Bagi kawan-kawan yang dapat jawab, boleh memenangi hadiah sebanyak RM500 hadiah keseluruhan. Ambil dekat ni. Dekat apa tu nama dia? Dekat grup. Masukkan dekat live. Soalan dia ada dekat live juga. Dan bila berjaya jawab akan dapat hadiah bernilai RM500 total. So kawan-kawan yang dah tengok dekat dalam ni ada soalan, boleh masuk dan juga
Selamat datang, selamat datang. Boleh kita tengok soalan dia. Soalan yang pertama. Siapakah CEO before you? Siapakah CEO before you? Bagi kawan-kawan yang follow saya punya Facebook, yang follow saya punya live, semua tahulah soalan ni. So kita nak bagi hadiah ni. Okey, itu dia Muhammad Azrin. Okey. Soalan kedua, bilakah kas Smart Wallet ditubuhkan dan start beroperasi di Malaysia? Bilakah kas Smart Wallet start beroperasi di Malaysia? Tanya pada Bro Azrin. Nanti kita akan kontak untuk hadiah. Kas Smart Wallet. Kas Smart Wallet salah satu coin yang orang Malaysia sendiri buat. Alhamdulillah, dah boleh buat bayar top up, dah boleh buat bayar bil Astro, bil api, bil air kan. Coin ni kita boleh convert kepada Bitcoin, kepada Ethereum dan juga kepada XLM. Coin Malaysia ni, coin Malaysia, BMF. Bilakah start beroperasi di Malaysia? Kalau rajin pusing-pusing saya punya Facebook tu dapat jawapan. Kita nak bagi hadiah ni. Tahniah kepada Bro Azrin tadi. Soalan seterusnya, bilakah eSmash start di Malaysia? eSmash tu saya punya sendirilah. Bila dia start di Malaysia? Dan yang keempat, apakah produk teras ataupun core produk Jebat Tech Malaysia? Apakah produk teras ataupun core produk Jebat Tech Malaysia? Siapa boleh jawab? Okey, ya betul Bro Azrai. Bro Azrai telah menjawab dengan betul. Tak apa, ada lagi beberapa soalan, ni. Orang belum jawab lagi. Apakah produk teras, core produk teras ataupun core produk Jebat Tech Malaysia? Kita dah beroperasi daripada 2015 kan? Okey, Hasan Abu Latif. Tahniah. Lina Hussein. Okey, ada lagi dua soalan. Okey, macam mana nak check satu-satu investment? Macam mana nak check ni? Baru lepas tadi, bab tadi. Macam mana nak check satu-satu investment? Dah kosong dah padam. Tak aci dah tulis kan. Hai, Assalamualaikum. Okey, Syah Ana. Tahniah. Okey, boleh guna scam advisor. Pada Cik Meja tekak Bilah ni dia jawab sama juga. Okey, Yusof Hussein. Cik Meja ni bang. Okey. Cik dua orang. Dan akhir sekali, berapa jenis escrow yang diiktiraf di Bank Negara Malaysia? Berapakah jenis escrow yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia?
Cik Beja dia ketiga bang. Muhammad Azrin jawab lagi. Okey, Zainab Hussein. Yang dah jawab betul dah tak boleh jawab lagi. Orang lain bagi orang lain. So soalan last sekali, berapa jenis escrow yang Ni Cik Beja diiktiraf ni di cakap ni. Bank Negara Malaysia? Ni. Betul tak? 3. Okey, betul Cik Mia. Okey, sekian saja, kita punya kuis pun dah berakhir, kelas kita pun dah berakhir. Terima kasih pada kawan-kawan yang bagi masa. Yang bagi masa untuk kelas RM1 kita secara online. Ni dekat office saya lah ni. Ni dekat office lah. Mesin-mesin kat sini. So terima kasih kerana bagi masa untuk kita. Kita punya kelas pun dah berakhir dan pada pemenang-pemenang kita akan bagi hadiah dalam pertama akaun Before You kepada Bro Muhammad Azrin sebanyak $50. Itu pemenang pertama dan juga akaun kas $10 kepada Hasan Abdul Latif. Seterusnya Lina Hussein, Cik Mia $10, Shah Anas $10 dan juga Yusof Hussein $10. Dan akhir sekali Zainab Hussein. Kepada orang yang dah jawab, dia tak boleh jawab lagi sekali. So orang lain pun dapat hadiah. Itu je yang kita nak sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan juga menambah ilmu. Pertama, tambah ilmu. Yang kedua, tambah income. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih. Sama-sama. Apa ni? Okey. Dekat page JTEX Training Center. Syah, kamera pastikan di sini. Okey, cun. Kita nak start dah.